Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K untuk episod pentaksiran Bilik Darjah kali ini, di mana sama-sama kita akan bincangkan berkaitan dengan mata pelajaran program vocational. Dan untuk memperkenalkan pada anda siapakah guru penyampai kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Baiklah, sama-sama jom kita nak persilakan Puan Azlin Syuhaida Muhammad Azhar yang merupakan penolong pengarah Unit Pentaksiran dan Penilaian CJ Vocational Malaysia UPPSVM bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational BPLTV KPM. Selamat datang. Cikgu Azlin ya? Ya, betul. Baiklah, hari ini kita sama-sama akan membincangkan topik pentaksiran berterusan dalam mata pelajaran program vocational. Tetapi sebelum itu saya nak persilakan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azliana Mashuri yang merupakan guru dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, Cikgu, hari ini kita nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana pentaksiran dijalankan bagi mata pelajaran program vocational. Jadi jom Cikgu, kita mulakan boleh? Boleh. Baik, silakan sama-sama. Okey. Untuk hari ini saya akan kenalkan berkaitan topik pentaksiran berterusan mata pelajaran program vocational. Okey, kita teruskan. Sebelum kita kenal tentang mata pelajaran program vocational, kita kenal dulu apa itu Sijil Vocational Malaysia, iaitu SVM. Baik. Okey. Sijil Vocational Malaysia adalah persijilan yang ditawarkan kepada murid lepasan tingkatan 3 yang ditawarkan di Kolej Vocational atau dipanggil sebagai KV. Baik. Selama 4 semester. Selama 4 semester merangkumi 2 tahun pengajian. Baik. Okey. Untuk Sijil Vocational Malaysia, kita ada 6 mata pelajaran akademik dan 4 mata pelajaran program vocational. Okey, sebelum tu kita tengok dulu 10 bidang dan 34 program yang ditawarkan di Kolej Vocational. Jadi sama-sama kita lihat video yang disediakan. Jom kita saksikan. Okey. Tadi kita dah lihat 10 bidang dan juga 34 program yang ditawarkan di Kolej Vocational. Baik. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan kepada mata pelajaran program vocational atau ringkasnya kita kenali sebagai MPPV. Okey. Untuk satu program kita ada 4 MPPV. Sebabkan tadi kita jelaskan satu tempoh pengajian ada 4 semester. Jadi satu semester ditawarkan satu MPPV. Macam mana kita kelaskan MPPV itu adalah apabila kita gabungkan 3 atau 5 khusus dalam semester yang sama. Baik. Okey, contohnya yang saya ada dekat sini, kita ada program teknologi reka bentuk, grafik dan media cetak. Untuk semester 1, murid akan mempelajari asas seni reka. Itu adalah MPPV yang pertama. Diikuti dengan semester 2, penerbitan atas meja. Diikuti dengan semester 3, reka bentuk grafik asas. Dan semester 4, reka bentuk grafik lanjutan. Baik. Dan seterusnya, kita ambil yang
bawah tu dia ada pengurusan perniagaan. Semester 1 MPPV yang ditawarkan adalah komunikasi perniagaan. Semester 2 perhubungan awam dalam perniagaan. Semester 3 pengurusan kewangan pejabat dan semester 4 pengurusan pejabat. Okey, contoh yang ada dekat sini kita akan jelaskan lagi bagaimana satu MPPV itu dibentuk hasil daripada gabungan-gabungan kursus. Okey, untuk seterusnya dekat sini saya ada tunjuk dengan lebih jelas lagi bagi teknologi reka bentuk grafik dan media cetak. MPPV untuk semester 3 adalah reka bentuk grafik asas. Jadi dia terbentuk daripada gabungan 3 kursus, iaitu kursus pertama reka bentuk tata letak, kursus kedua adalah reka bentuk konsep warna dan kursus ketiga adalah reka bentuk tipografi. Ini bagi yang 3 kursus. Macam mana pula yang 5 kursus? Maksudnya, kalau 5 kursus kita ada dekat sini program kosmetologi. Untuk semester 2 MPPV rawatan terapi muka. Dia adalah gabungan kepada 5 kursus, iaitu yang pertama perkhidmatan elektroterapi muka 1, perkhidmatan membuang dan mencerah bulu roma. Kursus ketiga adalah perkhidmatan elektroterapi muka 2. Kursus keempat perkhidmatan manicure dan kursus kelima adalah perkhidmatan pedicure. Ini adalah contoh-contoh kursus yang kita tawarkan bagi setiap MPPV. Okey. Seterusnya, kita nak tengok pula bagaimana setiap MPPV itu ditaksir. Okey, kita ada pentaksiran berterusan. Dia ditaksir mengikut kursus meliputi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang merangkumi aspek teori dan amali. Okey, kalau tadi kita tengok ada 5 kursus bagi kosmetologi tadi itu, maksudnya mereka akan melalui pentaksiran berterusan bagi 5 kursus. Dan pelaksanaan itu adalah dilaksanakan berpandukan dokumen pentaksiran berterusan, dokumen pentaksiran standard kompetensi, ringkasannya DPSK yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Okey. Contohnya, satu yang kita ada di sini adalah pembuatan pakaian lanjutan 1. Ini adalah MPPV yang ditawarkan pada semester 3 bagi program seni reka fashion. Okey, dekat sini kita ada kursus yang pertama adalah penyelenggaraan asas mesin jahit. Kursus yang kedua adalah pakaian korporat. Kursus yang ketiga adalah pakaian sukan dan kursus yang keempat adalah pakaian acara malam. Jadi pentaksiran ini memang perlu merujuk kepada DPSK ini. Kalau dalam PDP, maksudnya pembelajaran, guru-guru perlu merujuk kepada kurikulum standard College Vocational KSKV. Manakala semasa mereka membuat pentaksiran, mereka perlu merujuk kepada dokumen standard dokumen pentaksiran standard kompetensi. Baik, maknanya dokumen pertama itu adalah milik murid. Tak, ini adalah guru yang pegang, maksudnya milik guru, tapi semasa mengajar dia akan rujuk kepada KSKV lah. Tapi semasa pentaksiran berlangsung, mereka perlu merujuk kepada DPSK. Tapi sebenarnya dia adalah dokumen yang berkaitan. Cuma semasa pentaksiran kita refer kepada buku DPSK ini sebab kita akan capai objektif pentaksiran yang dikehendaki oleh lembaga peperiksaan. Baiklah, sekarang kita telah pun jelas bagaimana mata pelajaran bagi program vocational dijalankan. Satu MPPV ada kursus-kursus sama ada 3 hingga ke 5 kursus setiap semester bagi setiap murid-murid bagi program vocational. Untuk kita tahu dengan lebih lanjut bagaimana pentaksiran ini dijalankan, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini ke pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton pentaksiran Bilik Darjah di saluran Didik TV KPM, di mana hari ini kita membincangkan pentaksiran berterusan dalam mata pelajaran program vocational. Baiklah Cikgu, jom kita nak tahu bagaimana pentaksiran ini dilaksanakan. Silakan Cikgu. Terima kasih. Okay, sekali lagi kita teruskan kepada slide kita. Okey, untuk segmen kedua saya akan fokuskan kepada komponen pentaksiran. Baik. Okey, dalam pentaksiran SVM ini kita pecahkan kepada dua komponen, iaitu pentaksiran berterusan yang membawa pemberatan 70% dan penilaian akhir sebanyak 30%. 30% untuk penilaian akhir ini kita ambil 10% untuk teori, manakala 20% untuk amali dan jumlah keseluruhan adalah 100%. Okey, untuk pentaksiran berterusan, aktiviti PB dilaksanakan seiring dengan PDP secara berterusan dan berintegriti. Maksudnya PB ini diserahkan kepada pihak KV terus. Baik. Okey, untuk pentaksiran berterusan terdapat 70% pemberatannya dengan 20% teori dan 50% amali. Okey, kita lihat lebih lanjut macam mana pelaksanaan teori dan amali ini, ya. Okey, untuk PB amali kita beri tugasan kepada murid-murid kita dalam masa yang ditetapkan, sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Tetapi amali juga, tugasan amali ini juga adalah gabungan daripada beberapa kompetensi ataupun dia boleh wujud dengan satu kompetensi sahaja berdasarkan kursus dan DPSK yang telah dibekalkan oleh lembaga peperiksaan tadi. Baik. Okey, dan pemarkahan untuk PB amali ini kita nilai kepada 3 komponen, iaitu yang pertama adalah proses kerja, yang kedua adalah hasil kerja dan ketiga adalah nilai. Dan penilaian ini berlaku berdasarkan rubrik dan secara individu. Walaupun tugasan berkumpulan tapi dinilai secara individu. Baik. Okey, semasa pelaksanaan amali dia bermula dengan penyediaan bahan yang disediakan oleh guru sendiri. Kemudian guru memberi penerangan kepada murid-murid dan dilaksanakan oleh murid dalam tempoh yang ditetapkan. Di sini saya ada sediakan satu video contoh pelaksanaan PB amali di KV. Kita saksikan. Jom. Bagi murid-murid menyediakan mock-up pembungkusan. Bermula daripada penghasilan secara digital, kemudian mereka akan buat secara dia akan potong dan menghasilkan secara bentuk fizikalnya. Ya, dia akan bentuk fizikal. Kita nampak dia sedang memotong mock-up pembungkusan tu, dan di hujungnya dia akan dapatlah hasil yang seperti dikehendaki. Maknanya mereka akan reka di dalam komputer, kemudian mencetak, kemudian mereka akan mungkin hasilkan seperti kotak dan juga pembungkusan. Bergantung kepada tugasan yang diberikan. Kita tengoklah yang tu hasil dia. Hasil akhirnya. Baik. Okey, itu adalah berkaitan pelaksanaan PB amali. Okey, bagaimana pula dengan teori? Teori pula kita akan lakukan selepas sesuatu kompetensi selesai. Ditanya dalam bentuk ujian atau kuis atau folio atau lisan pun boleh juga, dan juga laporan tugasan. Berapa banyak soalan yang akan ditanya merujuk kepada DPSK khusus tersebutlah. Jenis item, subjektif dan objektif, dan tempoh penilaian sepanjang semester. Teori ini dia menguji pengetahuan, kefahaman dan aplikasi murid terhadap sesuatu kompetensi dalam kursus yang ditawarkan. Okey, ini adalah contoh item PB teori. Setiap muka hadapan teori mesti dimulakan dengan muka depan ni sebab kita nak tahu apakah kompetensi yang ditaksir. Kemudian kita ada contoh soalan dekat sini. Contoh soalan adalah contoh soalan bentuk supply type. Murid supply type ni maksud dia murid memberi jawapan kepada soalan yang dikehendaki. Dan kita ada contoh yang kedua. Ini adalah contoh soalan select type, di mana murid memilih jawapan yang diberi.
Okey, ini satu lagi contoh yang kita ada berkaitan PB teori dan yang ini pun adalah soalan select type. Ini bermakna pelajar akan menjawab mengikut projek yang telah dilaksanakan atau mengikut apa yang mereka belajar dari buku teks? Untuk teori, dia tidak ada kaitan dengan amali. Jadi dia akan berdiri sendiri dan dia berdasarkan kompetensi yang ada dalam DPSK. Baiklah, sungguh menarik kerana tadi saya lihat pelajar-pelajar ini menghasilkan daripada digital, kemudian fizikalkan sesuatu tugasan itu untuk menjadi mengikut kepada kursus ataupun topik yang telah diberikan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada pentaksiran berterusan ini, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Masih menonton pentaksiran Bilik Darjah di mana kita membincangkan pentaksiran berterusan dalam mata pelajaran program vocational atau MPPV. Jadi cikgu, macam mana kita melihat pada pentaksiran dan juga bagaimana ia direkodkan bagi murid-murid ini? Okey, selepas kita dah lihat tadi bagaimana pelaksanaan amali dan teori tadi, jadi kita tengok kepada bagaimana mereka dinilai dan juga bagaimana mereka merekodkan untuk PB berdasarkan kursus tadi. Okey, di sini ada rubrik amali. Maksudnya semasa cikgu-cikgu selesai membuat amali kepada pelajar, dia akan rujuk kepada rubrik amali ini untuk memberi pemarkahan. Okey, markah kompeten untuk sesuatu kompetensi adalah markah minimalnya adalah 6. Sekiranya murid dapat kurang daripada 6, mereka boleh mengulangnya sekali lagi. Dan markah maksimum adalah 10. Jadi guru memberi markah berdasarkan apa yang dilaksanakan tadi dalam lingkungan 6 hingga 10 lah. Okey, kita tengok video macam mana penilaian itu dilaksanakan. Jom kita saksikan. Okey, ini yang tadi kan kita dah lihat macam mana mereka buat. Ini guru sedang mentaksir lah berdasarkan rubrik itu tadi. Okey, ini bila mock-up yang dah siap lah tadi. Wah, menarik hasil kerja murid-murid ni cikgu ya. Okey, dan kemudian kita tengok satu lagi contoh sebelum kita tengok borang, kita tengok satu lagi contoh. Ini pula hasil lita yang telah siap dipasang. Cikgu sedang menguji rintangan kepada wire yang telah dipasang tadi. Okey, kita nampak cikgu ni tak pakai glove keselamatan disebabkan tidak ada sambungan arus terus kepada situlah. Dia tidak disambungkan dengan apa-apa. Maknanya ini adalah hasil kerja murid yang perlu diuji. Ya, cikgu sedang menguji. Lihat. Okey, daripada tadi itu, okey, sekarang cikgu perlu merujuk kepada pemarkahan tugasan berdasarkan tugasan tadi. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah borang pemarkahan tugasan amali. Kalau tengok, kita ada 4 kompetensi dan di bawah sekali adalah keselamatan dan nilai. Okey, dan dia perlu uji kriteria. Dia uji kriteria, setiap kriteria itu dan ada pemberatnya dan markah yang diperolehi berdasarkan rubrik amali tadi. Jadi kalau semasa buat pengujian ni, cikgu kata murid dapat kurang daripada 5 ataupun 5 ke bawah, dia perlu ulang semula. Cikgu boleh beri ruang kepada pelajar untuk mengulang semula. Dan semasa pengujian ini, pertimbangan profesional perlu dilakukan secara beretika dan bertanggungjawab berdasarkan 4 faktor. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, tanggungjawab profesional. Yang ketiga, input murid. Dan keempat, pengalaman. Okey, jadi selesai mereka mengisi tugasan ini, mereka perlu mengisi satu lagi borang, iaitu borang rekod pentaksiran kompetensi RPK. Okey, untuk
amali dia ada borang, tapi teori dia tak ada borang. Dia terus sahaja, selesai sahaja PB dilaksanakan, cikgu perlu isi borang RPK ini mengikut kompetensi. Kita ada K1, K2, K3, K4. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia kena lakukan 2 amali, gabungan kompetensi 1 dan kompetensi 2, dan amali kedua adalah gabungan kompetensi ketiga dan kompetensi keempat. Manakala teori pula dia hanya ada 1 sahaja. Yang mungkin yang ni ujian lah. Dia merangkumi keempat-empat. Dan borang ini perlu ditandatangan oleh cikgu, iaitu tandatangan pentaksir, dan juga perlu disahkan oleh penyelaras dalaman. Okey. Selesai. Okey, sekarang bila dapat markah yang tadi, kalau kita tengok borang tu dia ada jumlah markah, ada peratus di bawah tu kan. Okey, murid-murid boleh tahu tahap kompetensi mereka berdasarkan apa yang dilihat. Maksudnya kalau mereka dapat 60 hingga 79 dia adalah kompeten. 80 hingga 89 dia adalah kompeten baik, 90 hingga 100 adalah kompeten cemerlang. Setiap kompetensi perlu kompeten dan murid perlu mencapai sekurang-kurangnya markah minima, iaitu 60 tadilah. Dan sekiranya markah PB kurang daripada 60, murid diberi peluang untuk mengulang sekali lagi teori dan amali. Okey. Selesai. Okey, kita tengok contoh, satu contoh yang ada dekat sini. Okey, contohnya murid dapat markah amali 90. Dan kita akan terus bawa jumlah markah 90. Kemudian dia ada kuis 80, kompetensi 1 dan kompetensi 2. Murid ni dapat 65 markah bagi kompetensi 3 dan kompetensi 4. Dan ujian dia dapat 75%. Dan di bawah tu adalah purata dia. Jadi untuk amali dia dapat 90%, untuk teori dia dapat 73.3%. Jadi markah inilah yang 90 dan 73.3 inilah yang patut dihantar kepada pihak lembaga peperiksaan. Tapi untuk pengetahuan murid itu sendiri, sebabkan tadi kita dah cerita, dia dapat 70 dan 30 kan pemberat dia. Jadi sekarang ni dia nak tahu carry mark dia, dia punya markah yang dibawa untuk ke semester ke ujian akhir nanti. Untuk amali, sebab tadi 50% disebabkan 90%, so dia dah ada markah 45. Untuk teori tadi 20%, dia dah ada 15%. 15 markah, dan jumlah sekarang ni untuk markah PB murid ini dapat 60/70. 60/70. Jadi ini adalah markah pentaksiran berterusan yang agak tinggi. Sebab murid akhir hanya 30% sahaja. Baiklah. Tadi cikgu ada sebutkan tentang murid yang mendapat markah di bawah tahap kompeten 0 hingga 5 itu dibenarkan mengulang semula. Adakah mereka perlu melakukan tugasan itu daripada awal semula, atau boleh gunakan apa yang sedia ada dan memperbaiki daripada dia bergantung kepada guru yang mengajar. Mungkin dia akan ambil kompetensi yang dia tidak kompeten sahaja, dia mengulang di situ saja. Ataupun kalau dia nak baiki markah, dia boleh ulang daripada mula. Jadi dia bergantung kepada guru yang mentaksir mata pelajaran tersebut lah. Dan kita juga melihat kepada tempoh masa yang murid tersebut ada untuk menyelesaikan atau mengulang semula, bagi memastikan mereka dapat selesaikan dalam tempoh masa yang telah diberikan. Baiklah, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod pentaksiran Bilik Darjah kali ini. Jadi saya nak minta cikgu untuk kongsikan kepada kami semua rumusan terhadap apa yang telah sama-sama cikgu kongsikan pada hari ini. Okey. Jadi kita dah tahu dalam mata pelajaran program vocational kita ada untuk PB kita ada amali dan teori. Dan kita kena ingat wajaran yang paling berat adalah amali, iaitu sebanyak 50% dan teori sebanyak 20%. Dan jumlah untuk PB sahaja adalah 70%. Jadi murid ada ruang yang banyak sepanjang tempoh pengajian untuk baiki dan pastikan mereka kompeten setiap kompetensi untuk mereka lulus mata pelajaran MPPV yang ditawarkan. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Azli Chuhaida Muhammad Azhar yang merupakan penolong pengarah Unit Pentaksiran dan Penilaian CJ Vocational Malaysia UPPSVM dari Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational BPLTV KPM kerana sudi berkongsi berkaitan pentaksiran berterusan dalam mata pelajaran program vocational
Dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Azliana Mashuri yang merupakan guru dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, kerana bersama-sama dengan kita dan diharapkan murid-murid di rumah semakin jelas bagaimana pentadbiran ini dijalankan ke atas murid-murid semua. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton. Saya Nisaki, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye.